Okey, hari ini kita akan belajar tindak balas redox dan seterusnya, iaitu penyesaran halogen, ya, ataupun dalam bahasa Inggeris dia adalah displacement of halogen from its halide solution, ya. So ini kita dah belajar daripada slide sebelumnya, dan hari ini kita akan kaji tentang displacement of halogen from its halide solution. Okey, penyesaran halogen daripada ion halidanya. Okey, penyesaran halogen yang kurang reaktif daripada larutan halidanya oleh halogen yang lebih elektronegatif. Okey, apa itu halogen? Halogen itulah grup 17, ya, iaitu apa dia? Fluorine, bromin, iodine, ya. Okey, apabila halogen ni menerima elektron, ya, dia akan menjadi charge negatif, ya. Dan ionnya kita panggil ion halida ataupun halide ion, di mana F2 akan jadi F-, klorin akan jadi Cl-, Br2 akan jadi Br-, dan I2 akan jadi I-. So F-, Cl-, I- ini adalah halide ion ataupun kita panggil ion halida. Okey, larutan halidanya adalah contoh ni. Ni kita panggil larutan halida. Ya. Okey, penyesaran halogen yang kurang reaktif. Okey, jadi kita nampak ada Br sini halogen dengan Cl2. Kalau kita tengok ranking, Cl2 lebih tinggi daripada Br2. Jadi penyesaran halogen ni yang kurang elektronegatif atau kurang elektronegatif daripada larutan halidanya oleh halogen yang lebih elektronegatif. So kita akan dapat warna kuning. Okey, klorin ni, dalam warna klorin dalam larutan aqueous, ya, adalah berwarna pale yellow ataupun kuning pucat, berwarna kuning, ya. Okey, larutan halida, macam KBr dengan KCN, larutan halida semuanya tidak berwarna. Larutan halida memang tidak berwarna. Okey, bromin, warna bromin dalam larutan aqueous adalah berwarna perang. Kena hafal tu. Jadi warna kuning pudar ataupun yellow, pale yellow of the chlorine ni menjadi tidak berwarna. Kan, Cl2 menjadi KCl. Dan larutan tidak berwarna KBr menjadi perang. Akibat penyesaran yang berlaku tu, berlaku perubahan warna. Okay. Group 17, okay, chlorine in the aqueous solution is yellow in color ataupun pale yellow, ya. Bromin brown, okay, iodine pun brown. Hafal senang macam tu saja. Chlorine yellow or pale yellow, bromin brown, iodine brown in the solution. Ni kita panggil macam chlorine water, bromin water, iodine water, ya. Maksudnya warna-warna dalam aqueous, ya. Iodine, larutan iodine solution, larutan iodine ni berwarna peram. Tapi iodine ni kalau berada dalam keadaan gas, dia berwarna purple, ya. Okey, semua ni boleh kita boleh tengok color-color, kita boleh confirm. Kita ada satu confirmation punya bahan kimia confirmation, ya. Kita boleh buat confirmatory test dengan menggunakan CCl4 ataupun carbon tetrachloride, carbon tetrachloride, ataupun IUPAC name dia carbon tetrachloromethane, ya. Okey, so halogen ni akan diturunkan kepada halide ion, kan. Contoh Cl2 akan jadi Cl-. Okey. So Cl2 nombor pengoksidaan dia 0. Cl- nombor pengoksidaan negatif 1. So nampak tak penurunan dalam nombor pengoksidaan. So adalah proses apa? Proses penurunan ataupun apa? Reduce. Jadi sebabnya halogens are reduced to halide ions. Halogen diturunkan kepada ion halida. Dan bila halogen diturunkan kepada ion halida, halogen juga bertindak sebagai agen pengoksidaan. Jadi halogen yang lebih reaktif boleh menyesarkan halogen yang kurang reaktif, ataupun halogen yang lebih elektronegatif boleh menyesarkan halogen yang kurang elektronegatif, ya. Okey.
Penyesaran halogen daripada larutan garam halida. Halogen yang lebih reaktif boleh menyesarkan halogen yang kurang reaktif daripada larutan halidanya. Halogen kurang reaktif tidak boleh menyesarkan halogen yang lebih reaktif daripada larutan halidanya. So kita ikut ranking ni. Okey, dia ada cara dia nak mengenal pasti halogen tu. Jadi 2 cm kubik karbon tetraklorida ataupun kita panggil dia sebagai tetrachloromethin ya. Okey, dituang ke dalam 3 tabung uji yang berlainan. So kita ada 3 tabung uji yang berlainan. Okey. Dan setiap satu ni mesti ada CCl4. Dalam ni ada CCl4. Okey, CCl4 dalam ni. Okey. Dan kita letakkan klorin, bromin and iodine ya di dalam ni. So ada 2 lah yang kita tambahkan ya. Jadi bila klorin ni ditambahkan ke dalam larutan karbon tetraklorida ataupun tetrachloromethin, warna klorin ni dia berwarna kuning pucat. Bromin ni juga bila larut dalam karbon tetraklorida ataupun tetrachloromethin ni ataupun tetrachlorometana ni berwarna perang, brown. Dan apabila iodin ni larut dalam CCl4 iaitu karbon tetraklorida ataupun tetrachloromethin, warnanya menjadi warna ungu. Jadi berbeza kan? Tadi klorin, bromin dengan iodin apabila warna dalam keadaan aqueous, klorin ni pale yellow, warna kuning pucat, bromin ni perang ya, brown, iodin pun perang, brown. Tapi bila kita testing dengan karbon tetraklorida ataupun tetrachloromethin, warnanya klorin saja yang klorin dengan bromin sama ya. Klorin kekal yellow, pale yellow, kuning pucat, bromin kekal perang, tapi iodin dia berubah menjadi warna ungu. So kena hafal ya. Okey, next. Penyesaran halogen daripada larutan garam halidanya. Kita ada satu eksperimen. Okey, di mana kalau kita tengok sini kelas ya. Okey. Kalau kita tengok sini ya. 1 cm padu, okey, kita masukkan kalium iodida, kalium iodida dengan bromin dalam ni ditambah ke dalam tabung uji berlabel ya. Okey, dan eksperimen ni diulang pula. B ditambah pula dengan klorin, B klorin dengan kalium bromida KBr. Okey, yang A tadi bromin dengan kalium iodida. So semuanya kita tambah CCl4, karbon tetraklorida ataupun tetrachlorometana. Jadi kalau kita tengok sini, okey, Ki, okey, Ki ni kita tambahkan dengan bromin. So kita nampak bromin ni dia lebih tinggi daripada kedudukan iodin, so boleh menyesarkan iodin. So kita akan dapat KBr plus iodin. Jadi kalau kita tengok sini, bila kita masukkan karbon, okey, sebenarnya Ki ni tidak berwarna. Larutan halida Ki tidak so ni tiada warna. Tapi apabila penyesaran berlaku, okey, nampak tak ditukar kepada iodin. Di iodin ni bila CCl4 detect iodin ni, so iodin ni akan berwarna purple. That's why dalam silinder dalam test tube A ni berwarna purple. Okey, jadi inference-nya apa? Iodin ni berjaya disesarkan oleh bromin. Okey, tengok yang B pula. B apa dia? B adalah okey, KBr react dengan Cl2. Okey, so Cl juga dapat menyesarkan Br kan, kedudukan klorin lebih tinggi daripada Br. So kita akan dapat KCl and Br. Okey, kelas jangan lupa untuk balance lah ya. So sini I2 letak sini 2 lah. Okey, ada 2 Br, ada 2 K, letak sini 2. Ni pun sama, sini ada Cl2 ada 2 sini. So kita akan dapat 2K ya. Okey, so dia akan dapat apa sini? Br ni akan jadi bromin. Jadi kita nampak ya, bila bromin ni dapat detect oleh CCl4 akan detect bromin ni. Ya, bila dapat detect bromin ni, so CCl4 akan mengenal pasti bromin berwarna perang. Jadi bromin dapat disesarkan. Ya, itu maksud dia. Okey, kita tengok lapisan ni. Ya.
lapisan karbon teraklorid dapat mengenal pastilah hasil produk akhir tu. Hasil produk akhir tu ini. So dapat maksudnya iodin tu berjaya disesarkan. Contoh tabung uji A, iodin ni dapat disesarkan daripada larutan halidanya. Yang kedua pula, bromin ni dapat disesarkan daripada larutan halidanya. Okey, so kita ada, kalau tengok sini, penyesaran halogen daripada larutan garam halida. Okey, kalau tengok tadi kita buat Ki dengan Br2 kan. Okey, so kita akan dapat K Br and I2. Okey, jadi bila kita so kita akan dapat so kita balancekan di sini 2I, so 2K Okey, jadi kita akan ada dua persamaan setengah iaitu okey, dalam ni apa? I minus kan. So I minus akan jadi apa ni? I2. Ni persamaan setengah yang pertama. Okey, ni pula Br2. Br2 akan jadi apa? Br minus. Kan? Jadi kita akan dapat okey, ni nombor pengoksidaan dia berapa? Negatif 1. Ni nombor pengoksidaan dia kosong. So negatif 1 kepada kosong meningkat. So proses oxidation. Okey, Br2 ni kosong. Nombor pengoksidaan dia bromide ion ataupun ion bromida negatif 1. So penurunan. So ni adalah proses reduction. So kita dapat persamaan setengah untuk pengoksidaan dan persamaan setengah untuk reduction. Tapi tak balance lagi kan. Jadi kita kena balance lah. Jadi bila I minus menjadi I2, so kita kena balance. Ini ada 2I, letak sini 2. Ini total charge dia negatif 2. Total charge dia, ini nombor pengoksidaan dia kosong. Okey, so tapi ni total charge. Nombor pengoksidaan I minus adalah 1, negatif 1. Tapi total dia negatif 2. Tapi kita nak balance kan, kita tambah elektron. Add electron to the highest charge. So kita dapat persamaan setengah yang pertama. Okey, persamaan setengah yang kedua pula, Br2 akan jadi Br minus. So sini ada 2 Br, letak sini 2. So ini nombor pengoksidaan dia kosong, nombor total charge dia negatif 2. Tambah elektron di sini, betul tak? Jadi kita dapat persamaan setengah pengoksidaan dan persamaan setengah penurunan. So bila kita gabungkan, okey, 2 elektron ni kita cancel. Jadi apa yang kita dapat kelas? Okey, 2I minus ini tambah Br2 I2, okey, tambah 2 Br minus. Jadi kita dapatlah dia punya ionic equation dia apabila diperlukan lah ni dia. Okey, 2I minus tambah Br2, kita akan dapat I2 dengan 2 Br minus. Okey, sama juga untuk ni lah, boleh buat sendirilah Sama juga dengan ni tadi, kita guna KBr bertindak balas dengan Cl2. So kita akan dapat apa? Cl2 dapat menyesatkan Br dapat menyesatkan bromin. So dapat KBr and KCl. Kita akan dapat KCl and bromin. So cara nak dapat nombor pengoksidaan dia macam cikgu buat tadilah. So bromin, kalau kat sini bromin diturunkan, betul tak kelas ni? Bromin diturunkan. Bromin is reduced. So iodide ion adalah iodida ion ion iodide adalah ejen penurunan. Okey, kenapa ion iodida ni ejen penurunan? Sebab dia mengalami pengoksidaan. So ion iodide ataupun ion iodida dioksidakan. So bromin menjalani penurunan, dia akan menjadi ejen pengoksidaan. Kan? So iodin larut dalam CCl4 memberikan warna ungu. Okey, ni pula klorin diturunkan. Klorin diturunkan. Nampak klorin menjadi
0 to -1. So klorin diturunkan. So bila diturunkan, siapakah ejen penurunannya? Ni dia, ion bromida. So ion bromida dalam masa yang sama akan dioksidakan kepada bromin. So Cl2 adalah oxidizing agent, and bromin larut dalam CCl4 memberikan warna perang, ya. Okey, inilah warna-warna dia, kena ingat. Okey, so dia sebenarnya yang warna berubah tu sebab dia dalam keadaan pekat dan dalam keadaan cair. Tapi dalam exam ingat saja dalam keadaan cair ni, kalau iodin ni, iodin ni kalau kita tengok cair dia yellow kan, tapi ada setengah tu kita ikut dalam buku teks ya, kita boleh ikutlah ni perang ni. Iodin perang, bromin pun senang nak ingat. Perang kuning pucat. So lebih baik kita ikut dalam aqueous color in water dalam keadaan pekat ni ya, sebab cair ni disebabkan kita tambah air kan. Jadi kita ikut yang dalam keadaan pekat ni. Perang kuning pucat. Tapi dalam CCl4 pula, iodin tukar purple, bromin sama. Okey, klorin ni sama sebenarnya, pale yellow ya, pale yellow. Ataupun yang ni colorless ni due to dilute saja, dia kalau dia cair kan. Ya. Okey. Ni ya, pale yellow or almost colorless ya. Pale yellow, brown, hafal ya. Okey, dalam tetrachloromethyl sama juga, pale yellow, brown tapi purple. Hafal color-color ni. Okey, kita tengok sini, KCl react dengan bromin. Okey, no reaction. Kan, bila no reaction, nampak tak bromin ni tidak berjaya menyesalkan klorin. Jadi bila kita masukkan CCl4 hanya detect bromin sahaja. So that's why warna dia perang dekat situ. Ya, so no reaction. Ini pula KCl dengan iodine. Okey, so no reaction. Jadi bila CCl4 ada dalam ni, dia hanya boleh detect halogen iodine ni ya, yang berwarna purple. So tiada penyesaran berlaku ya. Okey, ni pula KBr react dengan Cl2. So ni ada reaction ya. So kita akan dapat apa? KCl and Br2. Jadi CCl4 akan detect hasil akhir ni. So dia detect apa warna ni? Warnanya brown. Ya, perang. Okey. Yang ni pula KBr react with iodine. So iodine cannot displace bromin kan. So CCl4 akan detect warna iodine ni. So that's why warna last dia purple, sebab no reaction, tiada penyesaran berlaku. Okey. Ingat ya, warna ion halida semuanya tiada warna ya. Okey, ni pun sama, Ki dengan Cl2. So bila Cl2 boleh sesalkan I, so kita akan dapat KCl and iodine. So CCl4 tadi boleh detect warna iodine purple ya. Okey, ini pun sama, Ki react with Br2. So Br2 ni dapat menyesalkan iodine. So kita akan dapat apa? KBr and iodine. So that's why CCl4 dapat detect warna yang terakhir, iaitu iodine purple. Okey. Okey, klorin ingatlah warna kuning pucat, perang, iodine pun perang ya. So kita boleh beza, kita boleh guna dua. Satu kita guna 111 trichloroetana ataupun kita guna tetrachlorometana ya. So warna dalam ujian kena hafal lah, kuning dalam CCl4 dan dalam dalam 111 tetrachloroethane ya, warnanya warnanya kuning, purple, kuning, perang and purple ya. Tapi kanji ni ada ekstra ya. Kalau kita nak uji lagi larutan kanji ni, kita boleh juga tambahkan larutan kanji kepada iodine. So kalau kita nampak warna biru tu terbentuk, maksudnya ada iodine ya. Okey, so unsur halogen cenderung untuk apa? Menerima elektron untuk mencapai kestabilan. So ia mengalami apa? Penurunan ya, reduction. Oleh itu ia bertindak sebagai ejen pengoksidaan ya. Kita tengok sini ya, klorin ni 0, ion klorida -1. So penurunan ya. So dia menjadi ejen pengoksidaan ya.
Okey, kereaktifan. Okey, kita kalau tengok sini dalam halogen, kereaktifan ni berkurang ya. So apabila menuruni kumpulan, saiz atom akan bertambah. So jarak petala terluar semakin jauh. Okey, dalam ni ada nukleus ya, dalam ni ada nukleus. Jadi jarak dia semakin jauh. Nampak jarak dia semakin jauh daripada electron valence ya. Okey, group 17 ni kereaktifan dia bergantung kepada penerimaan elektron dari luar untuk masuk ke petala terluar tu. Sebab dia menerima elektron kan. Jadi semakin aktif unsur kumpulan 17 tu menerima elektron, dia semakin reaktif. Jadi untuk elektron daripada luar ni masuk, tarikan nukleus mesti kena kuat. Jadi tarikan nukleus terhadap elektron daripada luar ni mesti jarak dia dekat. Dia jarak dekat, elektron daripada luar senang untuk masuk ke petala valence kan. That's why fluorine ni lebih reaktif. Lebih reaktif dari segi apa? Reaktif dari segi menerima elektron. Kalau grup 1, kereaktifan ni diukur dari segi menderma elektron. That's why kita kena jarak, kita kena saiz fluorine ni kena kecil lah. Kenapa saiz fluorine ni kena kecil? Supaya jarak nukleus dengan elektron dari luar tu dekat. So tarikan elektronnya sangat kuat. So elektron mudah untuk memasuki petala elektron luar petala terluar ion ya. Petala terluar unsur ni. So halogen Y lebih reaktif lah ya, fluorine lebih reaktif, dapat menyelesaikan halogen lain yang kurang reaktif. So fluorine ni saiznya kecil, bila saiznya kecil, jarak nukleus daripada elektron yang diterima untuk masuk ke dalam petala valence, jaraknya lebih dekat, so tarikan nukleusnya lebih kuat. So elektron mudah untuk, kecenderungan fluorine tu untuk menerima elektronnya semakin baik ya. Okey, ni adalah ni tadi okey. So kita tengok sini Cl2 nombor pengoksidan dia kosong, Cl- nombor pengoksidan negatif 1, Bi- nombor pengoksidannya negatif 1, Br2 nombor pengoksidannya kosong. So kita nampak ini menurun, so reduction, yang ini meningkat, so oxidation ya. So ejen pengoksidaan dia adalah siapa? Ejen pengoksidaan dia adalah Cl2. Ejen penurunan dia adalah ion bromida ya, ataupun kita ambil nama dia ni NaBr ya. Okey, so kita tengok warna lapisan. Okay, bila berjaya disesarkan, CCl4 akan detect Br2 ni. So warnanya perang ya. So halogen yang berada dalam satu tetrachromatin ni adalah apa? Kalau nampak perang, warnanya bromin. So berjaya disesarkan kan. Sebab kita nampak sini Cl2 ni berwarna kuning, ini tidak berwarna. So sebelum ni dia berwarna kuning lah di dalam larutan yang tidak berwarna. So bila berlaku penyesaran bertukar menjadi perang. So perang tu sebabkan klorin dapat menyesarkan bromin daripada larutan bromidanya. Okey, ini pun sama. Kita tengok sini nombor kita ada setengah persamaan sini. Okey, Br2 akan jadi Br minus Br2 akan jadi Br minus, ini I minus akan jadi I2. So ini kosong kepada negatif 1, nombor pengoksidaan dia ni negatif 1 kepada kosong. So ini adalah penurunan, ini adalah pengoksidaan ya. Jadi ejen pengoksidaan dia siapa? So ejen pengoksidaan dia adalah Br2. Ejen penurunan dia adalah I minus ataupun Ki ya, dia terbalik ya. Bromin menjalani proses reduction dalam masa sama menjadi ejen pengoksidaan, I minus menjalani pengoksidaan dalam masa sama menjadi ejen penurunan. So bila berjaya berlaku penyesaran, so CCl4 akan dapat detect iodine. So warnanya purple. So iodine berjaya disesarkan daripada Ki oleh Br2 ya. So ingat, ejen-ejen mesti terdiri pada bahan tindak balas ya. Okey, ini pun sama. Okey, I tu tidak dapat menyesarkan Br ya. So tiada penyesaran berlaku. Jadi CCl4 akan detect warna asal dalam test tube ni, iaitu warnanya purple. So iodine dalam tu, so tiada penyesaran yang berlaku ya. Okey. Ini pula okey, ini kita akan belajar dalam transfer elektron nanti lebih detail. So kita nampak sini ya, dia guna kalium manganate berasid ataupun KMnO4.
Dalam KMnO4 ada satu ion ya, iaitu kita panggil MnO4 minus ni ion ni. Okey, jadi MnO4 minus ni akan ditukar kepada Mn2 plus, kena hafal ya. Dan KMnO4 ni dari situ kena hafal dia adalah ejen pengoksidaan. Ejen pengoksidaan ya. Jadi dia akan mengalami apa? Penurunan. Okay, kalium iodida pula Ki I minus. I minus akan jadi I2. So ni akan mengalami pengoksidaan. Sebab Ki ni adalah reducing agent. Kan dari slide yang pertama kita dah hafal ya, ada beberapa ejen pengoksidaan iaitu larutan kalium manganate, larutan kalium dichromate kan. Larutan manganate 7, larutan dichromate 6 kan. Itu semua adalah ejen pengoksidaan ya. Jadi that's why kita tengok larutan kalium iodida berubah daripada tiada berwarna kepada perang ya. Bila larutan Kg ditambah, so kita akan nampak kalium iodida ni, kalium iodida ni sebenarnya ya, kalium iodida ni dia akan berubah kan, dalam ni ada I minus. I minus ni akan jadi I2. So I2 ni kalau dalam larutan dia berwarna perang. So bila kita uji dengan CCl4 berwarna purple, tapi ni sekarang dia uji dengan apa kan? Kanji. So kanji akan detect iodin ni dan dia warna biru hitam terbentuk kerana ion iodida telah dioksidakan. Ion iodida ni telah dioksidakan kepada iodin. So kehadiran iodin dibukti oleh pembentukan warna biru hitam bila ditambah dalam kanji. Okey. Ni larutan kalium manganate 7 pula berubah warna daripada warnanya purple. MnO4 ni berwarna purple dan diturunkan kepada ion mangan 2 yang berwarna mangan 2 ni kepada tiada berwarna ya. Purple tu colorless. Ingat kena hafal. MnO4 minus purple kepada ion mangan 2 tiada berwarna. Ya, so kena hafal. Kalium manganate 7 beraksi adalah ejen pengoksidaan, so dia akan mengalami apa? Penurunan. Larutan kalium iodida ni adalah ejen penurunan. So dia akan mengalami pengoksidaan ya. Jadi Ki ni mengalami pengoksidaan. Jadi dalam Ki kita tak ambil K ni ya. K ni sangat reaktif, kita tak ambil K ni, kita ambil I minus. I minus akan jadi I2. Ya, nampak? Negatif 1 nombor pengoksidaan dia, I2 dia dah kosong. So nampak tak meningkat. So nombor pengoksidaannya meningkat. Kalau satu ni meningkat, manganate ion ni juga akan, bila satu ni meningkat, pengoksidaan manganate ion ni sebenarnya menurun. Ya. So kita akan belajar dengan lebih detail dalam slide seterusnya.